الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإلهنا أنت معصودنا ورضاك مطلوبنا آمين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في موتنا يا الله وما بعد موتنا يا الله. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Masjid Bandar Universiti, tidak dilupakan juga barisan kekanda Imam Bilal dan juga siap masjid. Seterusnya juga yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti, dan yang saya tidak lupakan, yang saya ingati, lagi saya kasihi, lagi saya ridui, lagi saya sayangi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kaum ayah, kaum ibu, puan-puan guru, tuan-tuan guru yang hadir pada malam ini, seluruh ahli jemaah Masjid Bandar Universiti, dan juga yang mungkin mendengar daripada corong-corong speaker yang berada di luar sana, serta yang berada di rumah melalui siaran langsung Facebook Masjid, apa khabar semua pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum, kita sekarang ini berada di dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, yang mana pada hari ini kita dimaklumkan bahawasanya kes di Perak tinggi sikit hari ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah seperti mana kita sedia maklum, kita terikat dengan SOP dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, apabila masuknya waktu Isya nanti, insya-Allah kita akan berhenti mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kepada kita. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, tanggal 20 Syaban 1442 Hijrah, yang mana masih lagi berbaki lebih kurang dalam seminggu ataupun 10 hari sahaja lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang sama-sama kita nantikan, sama-sama kita rindukan, yang mana pada tahun yang lalu Allah menguji kita semua secara tidak langsung. Segala pintu-pintu masjid dan juga pintu-pintu surau ditutup daripada orang ramai, hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja untuk mengimarahkan rumah Allah tersebut. Tu pun tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, kadang-kadang kalau gaduh kau, hang tak mai aku tak mai, hang tak mai aku tak mai, itu biasa yang tu. Itu perkara biasa. Mana-mana tempat pun, bukan di sini lah, di Uganda sana insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Seperti mana kita sedia maklum, setiap benda yang bernyawa, setiap benda yang bernafas pasti akan menemui mati. Tidak kiralah tua mahupun muda, kaya mahupun miskin, sihat mahupun sakit, hatta diri saya sendiri sekalipun pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah dalam pengakhiran kehidupan kita kelak nanti, Allah menjemput kita dalam keadaan kita beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menutupi segala aib-aib yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini dalam pengakhiran kehidupan kita insya-Allah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati oleh Allah sekalian, marilah juga sama-sama kita
memanjatkan kesyukuran dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala-gala kurniaan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya nikmat roh, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan dan juga segala-gala nikmat yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah dengan segala-gala nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapat membuatkan kita menjadi seorang hamba yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, pentadbir sekalian alam. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang berbaki lebih kurang 10 hari lagi untuk kita bertemu dengan Ramadan, wangian Ramadan yang sama-sama kita rindui. Saya mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kaum ayah, kaum ibu yang hadir pada malam ini, tuan-tuan guru, puan-puan guru yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kesihatan yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, serta dipanjangkan umur dan juga diberikan kemudahan untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada kali ini, dan juga mudah-mudahan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini kita akan menyambung kembali satu perkongsian ilmu, yang mana ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita, ilmu yang berkaitan bagaimanakah kaedah bagi seseorang yang hidup di atas muka bumi ini ingin menerima mahu pun menguruskan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah pergi lebih awal daripada kita, yang mana kita kenali sebagai ilmu faraid, ataupun bagaimanakah kaedah untuk menguruskan harta pusaka mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Islam kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita pada sebelum-sebelum ini telah selesai membincangkan, membahaskan, menerangkan secara terperinci berkenaan tentang apakah yang dimaksudkan dengan ilmu faraid. Kita faham tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, apabila mati cara tidak langsung pasang kepuk, pasang nisan, terus bagi pusaka. Itu yang kita faham dari segi pemahaman masyarakat kita, dan juga apa yang kita faham, apa yang kita adat kita pada sebelum-sebelum ini. Bila mati selesai pacak nisan, pasang kepuk, apabila tanah tu dah kering, rumput dah takat betih, takat lutut, okey boleh bagi pusaka. Itu pemahaman kita. Tetapi yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, ada kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak, yakni syariat kita, sebelum mana nak membahagikan pusaka ada perkara dan juga disiplin yang perlu kita ikut sebelum nak bahagi pusaka. Tetapi ramai daripada masyarakat kita dalam mana mengikut adat sebelum-sebelum ini terlepas pandang dengan perkara tersebut. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, jadinya apabila secara tidak langsung tidak mengikut syariat itu, bila mana mati seseorang, gaduh adik-beradik tu. Bila mana mati seseorang ini, hubungan tali persaudaraan itu terputus. Kadang-kadang sedih kita tengok tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Satu mak, satu pak yang sama, pertalian darah itu ada, lah kali hang cara hang, aku cara aku. Seperti mana yang saya baru terima tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kes yang berada di Bagan Serai pada hari Khamis baru ni. Terima hari Khamis, hari Jumaat nak jumpa, tak dan saya kata, minta maaf, memang saya memang betul sibuk. Sekarang ni memang terlalu sibuk sekarang. Nak jumpa penanya daripada Pulau Pinang, harta yang ditinggalkan oleh atuknya. Isu yang di sini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, tanah tersebut, urusan pusaka itu disembunyikan waris si mati tersebut, yang mana secara tidak langsung asalnya 2 lot tanah yang berada di Bagan Serai dah diubah pula, dipecah lot jadi 4 lot pula. Asalnya Grand Mukim, seterusnya jadi kepada HSM, hak milik sementara. Dan juga tanah tu dah diselesaikan urusan pusaka, dah dijual kepada pemaju untuk dibangunkan rumah di atas tanah tersebut. Dah pacak papan projek. Jadi penanya tersebut bertanya berkenaan ni, boleh tak ustaz ni pasal isu bunyi waris begitu gini? Asasnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, ini kerana apa? Kerana mengikut hawa nafsu, mengikut fahaman kita sendiri, bukan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak dalam mana nak menguruskan harta pusaka. Asas dia kata apa? Fahaman dia, pak hang mati, hang tak dapat. Pak hang mati dulu. Padahal yang sebenarnya tok wan mati dulu, lepas tok wan mati, pak dia mati, lepas pak dia mati baru mak dia mati pula. Mak ni atuk opah dia mati pula.
Baru opah dia mati pula, dia tu. Pak mati dulu, anak mati kemudian, mak mati lagi kemudian. Jadi pahaman pak saudara pada cucu-cucu si mati tersebut kata, pak hang mati tak dapat. Padahal yang sebenarnya masa tok orang mati memang dia boleh terima dah. Tapi dilewatkan urusan pusaka, terjadinya kes munasakhat, kes kematian berlapis tersebut, dia terus hukum. Kalau kata secara tidak langsung, kami nak bagi ni bukan sebab hukum, tetapi disebabkan perasaan dasar kasih sayang ataupun rasa nak bagi, baru nak bagi. Itu masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan seluruh ahli jemaah Masjid Bandar Universiti yang berada di dalam masjid ataupun yang berada di luar sana yang mendengar daripada corong-corong speaker masjid ataupun yang mendengar daripada siaran langsung Facebook masjid yang berada di rumah sana, sama-samalah kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak dalam mana membahagikan harta pusaka, yang mana sebelum ini kita bahaskan dengan panjang lebar berkenaan tentang definisi ilmu faraid itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, kita sebelum ini juga telah menerangkan apa yang dimaksudkan berkenaan tentang peranan ilmu faraid dan juga tujuan kenapa ilmu ini ada kepada kita, untuk mengingatkan kita bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, mati itu adalah pasti. Tak kira lah dia tu tua ke, muda ke, 2 tahun sekalipun, macam mana yang sebelum ni saya sebut dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, dilahirkan seseorang itu di atas muka bumi ini, Allah memberikan kehidupan di atas muka bumi ini, kalau tak buka tabung haji, rasa macam tak sah hidup atas muka bumi. Itu masyarakat kita, orang Melayu yang mana berpegang teguh simpanan itu perlu ada pada hari kita akan pergi ke tanah suci Mekah nanti. Sebab itu ada satu kes yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian pada sebelum ni, yang mana melibatkan pusaka anak kecil yang berumur 2 tahun. Mak pak dah pisah, cerai. Mak dia yang bertanya, saya ringkaskan lah, saya dah biasa kongsi dengan tuan-tuan kes ni. Mak dia meninggal, anak dia meninggal 2 tahun, mak dengan pak kepada si mati budak ni 2 tahun ni dah bercerai, yang mana secara tidak langsung dalam masa umur 2 tahun tu macam-macam lah, duit hari raya lah, duit datang ziarah masih kecil-kecil, comelnya no selit RM50 bawah bantai, macam tu. Tak kira ada setengah orang selit RM50 bersama dengan surat Yasin, surah Yasin, orang Kedah panggil surat Yasin, surat bubuh bawah bantai. Lepas tu buka lah tabung haji, bubuh lah duit. Lah kali ibu tu pula buat potongan bulanan kepada anak tersebut kerana sayang kepada anak. Bila mana anak mati, mak dengan ayah cerai, tak setuju pula pak dia boleh terima. Kenapa bekas suami saya boleh terima? Dia begitu. Saya yang potong bagi ke anak saya. Tu anak siapa? Bukan anak dia juga. Anak dia juga. Tapi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, tujuan ilmu faraid ini juga harta yang mana Allah berikan kepada kita, kadang-kadang kala ia sebagai satu ujian kepada waris-waris si mati. Yang ni pun salah satu sebab juga. Adakah kita nak mengikut hawa nafsu kita? Adakah kita nak mengikut apa yang kita fikir melalui logik akal kita? Ataupun mengikut apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas pengurusan harta pusaka itu sendiri. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, pengurusan harta pusaka ini juga bukanlah yang dikatakan terlalu kuku besi. Kena ikut faraid, kau mana pun kena bahagi, bumbang. Tak ada bahagi istilah bagi sama rata, tak ada begini-gini, tidak. Tapi yang sebenarnya tunjang dia, asas dia adalah ilmu faraid terlebih dahulu. Barulah ada dalam perasaan diri kita tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, khusus yang bagi orang lelaki, aku kurangkan hak aku kerana aku sayang kepada adik perempuanku. Aku kurangkan untuk bahagian aku kerana apa? Aku hendak menjaga keharmonian bagi keluarga yang ada. Dan juga bagi orang perempuan pula, kaum ibu pula, jangan kata bagi sama rata lah bang, saya pun anak juga. Lagi tu nampak ujian dia. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan berkongsi berkenaan, sebelum kita berkongsi ada satu persoalan daripada jemaah kita, daripada pesanan ringkas di WhatsApp. Sebelum ni dah tanya tapi saya lupa nak memberikan pencerahan di dalam
di dalam kuliah kita, yang mana pertanyaan pada hari ini baik. Assalamualaikum Ustaz, seseorang tidak boleh mewasiatkan hartanya kepada waris, betul? Tetapi boleh pula menghibahkan harta tersebut kepada waris, betul? Mohon jelaskan malam ini kerana hukum wasiat dan hibah ni macam bertentangan pula. Baik, ini yang tanya dah macam UAI pula, Ustaz Azhar Idrus. Bukan tuan, saya bukan UAI, saya cak ayam kampung lah. Saya cak ayam kampung lah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pertanyaan daripada jemaah kita pada malam ini sebelum kita masuk pada bab kita pada malam ini, iaitu sejarah bagaimanakah pewarisan ataupun pengurusan harta pusaka ini sebelum kedatangan Islam bagaimana, selepas kedatangan Islam macam mana, iaitu semasa awal kedatangan Islam, pertengahan kedatangan Islam, dan juga akhir sampailah kepada kita hari ini. InsyaAllah kita akan kongsikan berkenaan tentang perkara tersebut. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan, pertama sekali ada pertanyaan daripada jemaah di masjid kita secara tidak langsung berkenaan tentang apakah perbezaan berkenaan tentang wasiat dan juga hibah. Nampak seperti bertentangan, tetapi itu pandangan logik akal kita, tetapi ia adalah tidak sama sekali. Yang mana secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, wasiat, apakah yang dimaksudkan dengan wasiat? Wasiat adalah secara tidak langsung satu pesanan, satu perkara yang mana disebut oleh Al-Fadhil Syekh Dr. Mustafa Al-Bukha dan juga Al-Fadhil Syekh Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab karangan mereka dalam Fiqh Al-Manhaji pada jilid yang kelima, muka surat yang ke-1037 berkenaan tentang perkara apakah yang dimaksudkan dengan wasiat. Wasiat ini dari segi sudut syarak ialah sedekah hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian orang yang meninggalkan wasiat tersebut. Sedekah hak milik harta yang mana hanya akan dilaksanakan selepas kematian orang yang meninggalkan wasiat tersebut. Manakah dalilnya? Manakah perkara ini disebut? Perkara ini disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-180 yang mana berbunyinya ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairun wasiyatun lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Kenapa ayat ini ada? Ayat ini asalnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita akan masuk bab ni yang mana di dalam tajuk sejarah bagaimanakah proses untuk membahagikan harta pusaka sebelum kedatangan Islam bagaimana, semasa kedatangan Islam bagaimana, iaitu pada awal kedatangan Islam, pertengahan kedatangan Islam dan juga akhir hinggalah kepada kita sekarang ini. Kerana apa benda ini ada? Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum turunnya ayat berkaitan pembahagian harta pusaka, yang mana bermaksud kamu diwajibkan, yang bermaksud kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu itu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, yakni hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai sesuatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Ini asalnya ayat diturunkan berkenaan disuruh seseorang itu meninggalkan wasiat pada awal kedatangan Islam sebelum turunnya ayat yang berkaitan tentang pembahagian harta pusaka, iaitu faraid itu sendiri. Akan tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, wasiat ini apabila turunnya ayat yang mana mengisahkan, ayat yang mana Allah turunkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, yang ke-12 dan juga ayat ke-176, melibatkan ayat yang sangat panjang, iaitu berapa banyak apabila seseorang ini mati, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, secara jelas dan juga nyata serta detail dalam ayat tersebut, yang mana turunnya selepas ayat surah Al-Baqarah ayat ke-180 tersebut.
Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, hukum meninggalkan wasiat ni ternasah. Saya akan rungkaikan 3 benda: faraid, wasiat, hibah. Senang. Sat duk macam mana ni asal faraid, asal ni. Banyak tuan-tuan, jangan takut. Macam-macam cara dah. Kalau kata pak cik istro macam-macam ada. Macam-macam ada pak cik istro lama dulu. Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, ayat ini yang mana secara tidak langsung diturunkan pada awalnya berkenaan tentang hukum untuk seseorang itu meninggalkan wasiat. Akan tetapi apabila turunnya ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan tentang pembahagian harta pusaka ini, ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, yang mana perkara ini disebut oleh Al-Fadhil Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Al-Mawaris fil Syariatul Al-Islamiyah fi Dawil Kitab wal Sunnah pada muka surat yang ke-29, yang mana satu hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam, iaitu Rawahul Ahmad wal Rawahul Darul Khutni, Imam Ahmad dan juga Imam Darul Khutni berkenaan tentang hadis ini, yang mana hadis ini berbunyi, an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qad a'ta kulla din haqqin haqquhu fala wasiyata lil waris wa dhanahu fi akhirih illa an yasha'a warasahu. Rawahul Darul Khutni. Yang bermaksud ayat 180 awal untuk tinggalkan wasiat, seterusnya turun ayat ke-11, yang ke-12, yang ke-176 berkenaan tentang pembahagian harta pusaka faraid. Turunannya ayat faraid ini telah menasahkan hukum kewajipan untuk meninggalkan wasiat tersebut, menukarkan hukum meninggalkan wasiat itu yang disebut sebagai sunat muakkad, sunat yang dituntut, bukan lagi wajib. Maka datangnya pula hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita bacakan sebentar tadi, yang mana bermaksud daripada Abu Umamah Al-Bahili berkata, ia berkata, aku telah mendengar, Abi Umamah Al-Bahili ini telah mendengar, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya. Tadi dalam ayat 180 tadi, apa yang kita sama-sama kongsikan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang mana kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairun wasiyatun lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, untuk ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu dengan cara yang baik. Untuk siapa? Untuk ibu, ayah, kaum kerabat, adik-beradik. Bermaksud adik-beradik. Jadi apabila turunnya ayat yang mengisahkan, menceritakan tentang pembahagian ilmu faraid ini berkenaan tentang harta pusaka ini pada ayat ke-11, ayat ke-12, ayat ke-176, yang mana Allah sebut jelas bagi orang ini, bagi orang ini, bagi ibu berapa banyak dia terima, bagi ayah berapa banyak dia terima, bagi anak lelaki bagaimana terima, bagi anak perempuan berapa banyak dia terima, kalau anak perempuan saja berapa banyak terima, kalau anak perempuan tunggal berapa banyak terima, bagi anak perempuan itu lebih daripada seorang sahaja, seseorang itu mati hanya ada anak perempuan saja, lebih daripada seorang berapa banyak dia terima, bagi saudara kandung lelaki berapa banyak dia terima, bagi saudara kandung perempuan berapa banyak dia terima, bagi saudara sebapa berapa banyak dia terima, bagi saudara sebapa perempuan berapa banyak dia terima, bagi saudara seibu berapa banyak dia terima, bagi saudara seibu perempuan pula berapa banyak dia terima, bagi ayah kepada si mati berapa banyak terima, bagi ibu kepada si mati berapa banyak terima. Panjang tuan, dia sebut semua. Kerana itu Rasulullah sebut hadis yang sama-sama kita sebutkan sebentar tadi daripada Abi Umamah Al-Bahili, mengatakan apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya. Ketahuilah tiada wasiat lagi kepada ahli waris. Kerana apa? Oh, malam ni tak masuklah sejarah tu, dia ikut lengah ni. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian? Oh, Allah takut ah.
Tak boleh berlakon live kalau ni berlakon live rosak filem. Baik, kerana apa tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian? Apa saya pakai ni? Tadi kita bincangkan ayat surah, saya short form kan, surah Baqarah ayat 180 berkenaan tentang wasiat. Ini pertama, berkenaan apabila datangnya kedatangan Islam, ayat yang mengisahkan tentang pembahagian pusaka melalui faraid tak turun lagi. Tuan-tuan jangan ingat, Al-Quran itu diturunkan secara satu mushaf yang ada pada kita sekarang, satu buku macam yang ada pada kita sekarang. Tapi Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat. Mustahil tak? Ni masuk bab akidah pula. Mustahil tak Allah nak turunkan secara satu mushaf tersebut, satu naskah tersebut? Tak mustahil. Tapi kerana apa? Kita ini sering perlu diberi peringatan, perlu diberikan peringatan. Jadi secara tidak langsung awal kedatangan Islam, surah Al-Baqarah 180, ayat 180 berkenaan tentang wasiat. Ini perkara yang pertama. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa pasti akan menemui mati. Secara tidak langsung sebelum kematian, apa yang Allah perintahkan pada awal kedatangan Islam adalah begini: tinggalkan wasiat. Kepada siapa? Ibu bapa dan juga kaum kerabat. Lil walidaini wal aqrabin, yang sama-sama kita bacakan tadi. Seterusnya, selepas pada itu, yang ni saya sentuh sikitlah tajuk malam ni berkenaan tentang ayat berkenaan tentang faraid dalam surah An-Nisa. Ayat yang pertama, ayat yang ke-11, ayat yang kedua, ayat yang ke-12, ayat yang ketiga, ayat yang ke-176. Ayat yang ke-176. Ayat ni ayat apa? Ayat faraid. Yang ni turun dulu, seterusnya ayat ni turun. Jadi secara tidak langsung dia telah menasahkan hukum wajib kepada sunat muakkad. Anda tak elok lah, saya kejap masa. Yang dituntut apabila turunnya ayat ini. Jadi secara tidak langsung apabila turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Umamah Al-Bahili yang sama-sama kita kongsikan sebentar tadi, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak akan haknya. Jadi dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, fala wasiyata lil waris. Kenapa Rasulullah sebut tentang perkara tersebut? Dalam hal ini bersangkutan tentang yang disebut mengenai, sebelum ni saya kongsi dengan secara umumnya, al-huququ al-muta'alliqah bitariqah, hak-hak yang wajib ditunaikan oleh waris-waris si mati sebelum membahagikan pusaka. Iaitu yang 5 perkara. Yang pertamanya, apabila seseorang itu meninggal dunia, tidak ada sumbangan oleh sesiapa sekalipun, anak dia kecil lagi, isteri tak kerja, dia tak ada duit, dia tak ada simpanan, dia tak masuk khairat kematian masjid mana universiti pun tak masuk, bla 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 apa semua, dia hanya ada reta yang disebut sebagai reta benda kebendaan, sudut kebendaan ada. Maka dalam hal tersebut wajib untuk mengambil perkara tersebut, harta kebendaan tersebut, untuk dijualkan dan juga hasilnya itu digunakan untuk pengurusan jenazah dia itu. Yang ni yang boleh, yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, berkenaan tentang hutang. Diselesaikan hutang berhutang si mati, hutang dengan Allah dan hutang dengan sesama manusia. Habis hutang, pergi kepada perkara ketiga, iaitu menunaikan wasiat si mati. Apabila adanya wasiat, secara tidak langsung, kenapa Rasulullah larang tidak ada wasiat kepada ahli waris? Dia akan terima dalam dua keadaan lah. Wasiat pun dia terima, faraid pun dia terima. Kerana itulah Rasulullah melarang wasiat kepada waris. Nombor 1, saya sebut 5 ni sebelah menumbuk ni, senang. Urusan jenazah, selesai hutang,
menunaikan wasiat. Yang keempat, tidak disebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran dan juga tidak disebut di dalam mana-mana hadis, dan juga ini diwujudkan oleh pemerintah kerana demi menjaga kebajikan pasangan hidup kepada si mati tersebut, iaitu melibatkan tuntutan atas pencarian. Maka ada baki setelah tolak 4 perkara ni, baru yang terakhir faraid. Tadi dia terima dah wasiat, sekejap lagi dia terima pula faraid. Adil lah. Sebab itu Rasulullah halang berkenaan tentang perkara tersebut. Wasiat ini, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, secara tidak langsung berkenaan tentang wasiat ini, pertanyaan daripada jemaah kita pada malam ini nampak seperti bertentangan. Cuba berikan pencerahan untuk lebih faham. Wasiat ini berlaku, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Contoh saya sebelum saya mati, saya tinggalkan satu wasiat. Aku nak bagi rumah aku yang berada di Taman Tasik Indah belakang sana tu kepada anak yang sulung. Paling sayang. Sebab apa? Ngaji ke Amerika. Anak nombor 2 ngaji dekat sekolah SMK Deri. Tu pun kena buang sekolah hatan 3 sebab tuang sekolah selalu buat benda-benda nakal sangat. Gangster ke, bully orang ke, bagai lah apa semua. Sebab saya tak sayang kat dia. Ni sering terjadi dalam masyarakat kita. Sebab ngaji tak orang mau kan, payah, tibai pun tibai dah, pukul pun pukul dah, hantar macam-macam dah buat. Sebab tak sayang kat dia, saya tak bagi apa kat dia. Saya tak bagi apa pun kat dia. Contoh. Jadi dalam hal ini, apabila saya mati, saya sebut, tak kisahlah bertulis, mahu pun dalam keadaan sebutan, mahu pun bersaksi, saya melibatkan perkara wasiat ni. Saya sebut, lagi mana saya tak mati, ni rumah. Senang botol ayat di rumah, macam mana nak fikir. Contoh, ni rumah, lagi mana saya tak mati, rumah ini menjadi milik saya. Wasiat akan berjalan selepas kematian. Itu berkenaan tentang wasiat. Wasiat dia ada syarat yang perlu dipenuhi, iaitu melibatkan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak diwasiatkan kepada ahli waris. Jadi siapakah ahli waris? Orang yang layak menerima pusaka kita. Orang yang layak menerima pusaka kita. Sebab itu awal tadi mukadimah saya sebut tunjang dia punya panduannya adalah melalui ilmu faraid itu sendiri. Wasiat kepada bukan ahli waris. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, satu hadis yang diriwayatkan melalui Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah bab sirah sikit, pemanah yang mana secara tidak langsung yang paling handal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya-Allah kita akan masuk bab wasiat. Berdasarkan pada hadis tersebut, syarat yang kedua adalah wasiat tersebut tidak melebihi daripada 1/3 harta si mati. Setelah ditolak pengurusan jenazah, setelah ditolak hutang, tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati. Itu wasiat yang sah. Yang ketiga, tidak diwasiatkan kepada perkara-perkara yang haram. 3 perkara ni cukup, maka wasiat tersebut sah. Contohnya, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya nak tanya tuan-tuan, saya jadi imam Syah lagi. Saya pun pada rakaat yang kedua saya rokok. Saya nak tanya tuan-tuan, saya rokok. Masa saya rokok tu, angin torpedo saya keluar. Disebabkan mikrofon pun terlalu sensitif, dengar satu masjid, sampai keluar masjid dengar. Agak-agak tuan-tuan ikut tak saya lagi jadi imam? Ikut tak saya imam? Sami Allahu liman hamidah, saya pun buat selamba badak, orang kata kan, baca pun Fatihah paling start, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ila akhir ayat. Baca paling sedap ni. Agak-agak tuan-tuan akan ikut tak saya? Tak apa, jujur. Dah dengar hak yang di belakang, subhanallah, subhanallah, tak berhenti. Dah ustaz ni bengong dah, mampu yang siapa nak naik ganti pula dah. Kita faham macam tu. Kerana apa? Syarat sah salat, seseorang itu perlunya ada wuduk, dan juga secara tidak langsung bebas daripada hadas kecil dan juga hadas besar, baru sah solat tersebut. Sama juga dengan
wasiat yang mana sama-sama kita kongsikan syarat sah solat 3 perkara tadi. Tidak diwasiatkan kepada ahli waris. Yang kedua, tidak melebihi 1/3 seperti mana kita tengok sinetron pada sebelum-sebelum ni, tarik beg besar, aku ingin membaca wasiat ditinggalkan oleh Mat bin Ali sekian-sekian, peguam, kita pun percaya, tidak melebihi daripada 1/3 harta si mati. Dan juga yang terakhir, tidak diwasiatkan kepada perkara-perkara yang haram. Jadi dalam hal ni, ini melibatkan berkenaan tentang wasiat. Sah baru terlaksananya wasiat tersebut. Bilakah wasiat ini yang sepatutnya digunakan? Contoh, saya ada anak saya ni, contoh, sebagai contoh kecil, bukan kata waktu ni saja guna, tidak. Dia ada kaedah yang lain lagi. Ada perkara-perkara yang mana masa telah mencemburui kita, tak sempat masuk ibah lagi. Saya ada anak saya mati dulu. Anak saya pula selepas pada tu dah kahwin, ada pula cucu. Anak mati dulu berdapat. Saya ada anak yang lain, ada lelaki, ada perempuan. Contohlah ada 10 orang anak saya. Sebelah pemain bola, sebelah 5 lelaki, 6 perempuan. Yang mati seorang lelaki, sulung. Dah kahwin, saya pun ada cucu melalui itu apa semua. Selepas kematian dia, jadi secara tidak langsung saya mati pula, cucu tersebut tidak mewarisi pusaka kerana apa? Dihalang oleh anak-anak saya yang lain yang masih hidup. Yang ni, yang masa keadaan ni disebut sebagai pak mati dulu. Kerana apa? Saya ada 6 orang anak perempuan, 5 orang anak lelaki. Saya sebut tadi, seorang dah mati, tinggal lagi 4 orang lagi anak lelaki. 6 orang lagi pula, 10 orang anak perempuan. Jadi cucu tersebut tak menerima pusaka kerana ayah dia meninggal dulu daripada saya. Pada waktu ketika itulah, kalau saya mengetahui berkenaan tentang faraid, saya meninggalkan satu wasiat untuk siapa? Untuk cucu saya. Maka perkara tersebut adalah wajib dilaksanakan. Kerana apa? Cucu tersebut bukan waris. Itu yang disebut berkenaan tentang wasiat. Yang lain lagi, contoh, kita dalam keadaan hidup, mai ke masjid bandar mesti, saya lah senang, saya lah mudahnya, tak payah bagi kat orang, tabung jalan hari Jumaat, tidur. Kadang-kadang makcik tak dengar, orang hak sebelah pun malas, dia tolong-tolak pergi sana, padahal dia sedar. Sebab apa? Malas bawa duit. Kadang-kadang lah bubuh RM1 je, tu pun promote dalam tangan tu, macam tu bubuh, tak pergi nampak bubuh RM1. Kalau buh RM50 kan, ini dia buka panjang tu, lipat 2 macam tu. Orang belah tu, ui banyak duit dia ni, RM50, macam ni dia buh, tengkok dia panjang tu, dia buh RM50. Dalam keadaan hidup, saya tak buat benda-benda tu semua, tak mampu. Rasa sayanglah duit aku, hubud dunia kuat, sayang pada dunia kuat, tak mau buat lah apa-apa. Tetapi saya nak buat, habislah masa. Bila Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat benda tersebut, tuan-tuan dan puan, selepas kematian saya buat wasiat. Apabila saya mati nanti, maka perlulah memberikan 1/3 daripada harta saya kepada masjid bandar universiti. Maka wasiat tersebut sah, waris wajib laksana. Ni yang dikatakan ujian yang awal tadi kepada waris ni. Pak tak bagi kat aku 1/3, contoh ada 3 juta, 1 juta bagi dekat masjid, banyak tu. Tu ujian bagi orang hidup. Yang ni berkenaan tentang wasiat. Okey, baik, saya pergi pula ke berkenaan tentang hibah tersebut. Hibah ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, tidak berada di dalam, tidak dibincangkan di dalam ilmu faraid. Dia dibincangkan di dalam bab muamalat berkaitan pemberian. Hibah bermaksud pemberian semasa hidup atas, tak kisahlah dasar kasih sayang, mudah saya sebutnya, atas dasar kasih sayang, mudah saya sebut, atas dasar kasih sayang. Hibah ni bila berjalan semasa hidup dan terus berlaku. Contoh, saya ada rumah, saya ni saya ambil kes semasa lah juga, senang tu. Saya ni ada anak perempuan je, sayang kat anak perempuan ni. Rumah aku beli susah-susah, buat banglo kan, aircon semua bilik bubuh kan, CCTV semua cukup komplit, kabinet pun nak ribu-ribu punya kan, pakai gelas 4G lah bah, semualah kan, cooker hood, sedut asap tu paling mahal sekali, dapur 4 tungku 10 tungku, kaji masa kan.
saya nak bagi kat anak perempuan saya. Jadi saya bawa anak perempuan saya pergi ke pejabat tanah, hibah menggunakan borang 14A tu. 14A 13A lah tu. Tak lupa dia tebak dengan masa A tu lah, borang hibah tersebut. Jadi apabila saya menghibahkan, menyerahkan milik saya kepada anak perempuan saya tu, berlaku tak hibah tersebut? Berlaku, terus berlaku. Hibah tidak disebut, tidak disyaratkan kepada sesiapa sekalipun. Hatta saya nak hibahkan kereta saya kepada jiran sebelah rumah pun boleh, tak menjadi masalah. Apa rukun hibah? Hibah ini adalah adanya pemberi hibah, adanya penerima hibah, dan juga ada barang yang nak dihibahkan. 3 rukun ni cukup, rukun, jalan, sah hibah tersebut. Sebab itu kita nampak macam bertentangan. Contoh macam saya kata pada sebelum ni, pada tuan-tuan dan puan, saya ni sakit terkedang, duduk terbaring di rumah. Saya cuba ringkaskan, masa dah terlalu pendek sangat. Saya terbaring, saya pun dah tua, anak 11 orang saya kata tadi. Isu yang sering terjadi dalam masyarakat kita, apabila ada anak yang menjaga ibu ataupun ayah yang sedang sakit, bila bagi zakah dia paling sikit, dia tak puas hati pula tu. Kenapa aku dapat sikit? Kan? Aku yang belah mak, belah ayah, bumbang-bumbang bagai apa semua. Itu yang dia faham melalui logik akal. Sepatutnya dia kena dapat lebih, itu logik akal dia. Tapi kehidupan kita adanya panduan, adanya syarak, yang mana sebelum ini mungkin tuan-tuan pun tahu berkenaan tentang satu buku, satu kitab yang dikarang oleh Datuk Ismail Qamus yang bertajuk Indahnya Hidup Bersyariat. Hidup kita ni ada syariat, ada keindahan di dalam Islam, ada keindahan di dalam Islam. Dan juga kenapa kita solat, saya masuk sikit dalam bab melibatkan perbandingan agama dan yang disebut sebagai mukhatul adyan. Orang agama lain sembah itu, sembah ini, semua tak kisahlah, saya tak mau sebut lah. Tapi pertanyaan kadang-kadang kalau daripada orang yang bukan Islam ni, Islam ni sembahyang, sembah apa? Sembah batu. Orang kata sembah batu, sembah Kaabah. Tidak. Dalam solat itu bukan sekadar pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam solat itu juga adanya nasihat. Mula kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, sampai habis pak waladdallin, amin, satu masjid dengar. Lepas tu imam membaca ayat berkenaan tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazi, ataupun tak kisahlah ayat berkenaan tentang apa kan, ayat yang berkenaan tentang jangan minum arak ke, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam minasyaitan. Contoh, kalau kita faham maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil arak, janganlah kamu berjudi, janganlah kamu tilik nasi, kerana itu adalah amalan syaitan. Itu pesanan kepada kita dalam solat kita begitu. Jadi berkenaan tentang hibah tersebut, kita ni tak kisah nak bagi hibah kepada sesiapa sekalipun. Sebab itu ia berada di dalam bab muamalat. Adanya pemberi hibah, adanya penerima hibah, adanya barang yang hendak dihibahkan, maka hibah tersebut sah. Sama juga yang saya kata tadi, saya ada 10 orang anak saya yang kecil jaga. Kalau saya faham berkenaan hibah dan juga faraid itu, saya pun panggil, mainlah jaga ayah ni kesian hang ni susah, tak pergi kerja, ada degree tapi jaga mak, jaga ayah sekian. Sebab saya ada kes juga yang begitu, jaga mak, jaga ayah. Sekarang ayah nak ajak hang, jom kita pergi ke bank, ayah nak transfer ASB ayah 100,000 masuk ke ASB kamu. Hibah. Adik ni pula capui WhatsApp dalam grup family kan. Sekarang kan orang suka tunjuk orang, alhamdulillah ayah dah bagi kat aku apa, kakak-kakak, wahai abang-abang aku sekalian 100,000 kerana aku balik, aku duk jaga ayah dalam keadaan tak sihat. Agak-agak tuan-tuan, lagi 10 orang anak saya tu balik jaga tak? Agak-agak tuan-tuan lah. Kalau jaga sebulan dapat 100,000. Saya orang kaya contoh kan, saya hibah. Itu yang sepatutnya. Sebab itu kadang-kadang ada setengah mak pakai gelang, anak pun jaga lah, duk picit lah, mak cantik lah, pulut dakak kat tangan mak ni kan, mak tak larat ni.
Mak tak larat. Pulut dakap cantik, pulut dakap. Mak tak teringin pun nak makan pulut dakap. Mak kata lagu tu, dah bukan gelang tangan mak ni, pulut dakap. Bukan pulut dakap jual tu. 5 biji RM2 tu. Kan. Minta maaf Pak Din, kedai Pak Din. Kan. 5 biji RM2 tidak. Tapi pulut dakap ni. Faham kenan ke? Nak buka bagi ke mak? Bagi ke anak. Kamu nak, kamu ambil lah. Dia ambil. Maka pada keadaan tersebut hibah itu adalah sah. Ada pemberi, ada penerima, ada barang yang nak diberikan berserta dengan akad. Bukanlah akad tu aku terima nikahnya tu, itu tidak orang tahu, tapi terima. Dalam secara zahirnya kita nampak benda tu diterima, bukan ditolak. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hibah. Yang mana disebutkan berkenaan tentang wasiat. Wasiat ada syarat yang perlu dia penuhi, ada perkara yang perlu dia penuhi, dan juga ia terlaksana selepas kematian. Manakala hibah terus berlangsung tentang perkara tersebut. No? Jadi itulah yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan dengan faraid, bagaimana kesejarahnya, tak sempat kita baca kitab pada malam ni. Nanti insya-Allah kita akan lepas Ramadan, lepas hari raya, puasa sebulan, raya sebulan, lepas raya kita akan berkongsi berkenaan tentang sejarah bagaimanakah kaedah membahagikan pusaka sebelum kedatangan Islam, semasa kedatangan Islam, dan juga selepas kedatangan Islam, sedikit dengan sirah berkenaan tentang perkara tersebut. Jadi wallahu alam bisawab. Saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, mengambil masa yang terlalu lama pada malam ini. InsyaAllah ada umur yang panjang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas hari raya Aidilfitri nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, sekali lagi saya mendoakan kepada tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kaum ayah, kaum ibu yang hadir pada malam ini, tuan-tuan guru, puan-puan guru yang hadir pada malam ini, saya mendoakan agar diberikan kesihatan yang tidak terhingga kepada tuan-tuan sekalian dan perempuan sekalian, serta dipermudahkan segala urusan, dan juga insya-Allah diberikan kekuatan untuk menemui bulan Ramadan yang sama-sama kita rindui pada tahun ini, yang berbaki lebih kurang 10 hari lagi. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah Allah memberkati tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian dalam bulan Syaban ini untuk bertemu dengan Ramadan nanti, dan juga insya-Allah mengakhiri dalam tarbiyah dan juga madrasah Ramadan itu dengan sebaik mungkin dan dengan sesempurna mungkin, dan juga insya-Allah bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Awal-awal ni ketagih orang kata kan, as-salatu jam apa, solat sunatan tarawih jami'atun rahmatullah sampai habis kan. InsyaAllah esok malam, insyaAllah esok malam, hari pertama malam pertama ramai penuh sampai belakang tarawih kan. Malam ke-20 kau ibu korang 3 suku tinggal suku saf ya. Kerana apa? Kalau buat samprik ilmu London dan juga yang sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita buat ilmu samprik ke ilmu London ke apa ke, ketupat cabang 5 ke cabang 8 ke apa ke sekalipun, biarlah kita mengejar malam 10 malam yang terakhir tersebut. Dan juga mudah-mudahan masjid kita yang saya pun berada dalam Kharihah ini, masjid kita dipenuhi dengan jemaah, dan juga sama-sama kita mengimarahkan masjid ini insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. ولوالدينا وارحمهما كما ربونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من العلماء والصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في موتنا يا الله
وما بعد موتنا يا الله. اللهم إن هذا المرض جد من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاسره عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وضرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات، وفزنا مما نخافه ونظر، فأنت خير حافظا يا الله، فأنت خير حافظا يا رحمن، فأنت خير حافظا يا رحيم، وأنت أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah tempat kami meminta ya Allah, Engkau lah tempat kami mengadu ya Allah, Engkau lah tempat kami bergantung harap ya Allah. Penyakit ini adalah tentera di antara tenteramu ya Allah. Engkau palingkanlah penyakit ini kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah, dan yang Engkau timpakan kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah ibu dan bapa kami ya Allah, selamatkanlah pasangan-pasangan kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak cucu kami ya Allah, selamatkanlah kaum kerabat kami ya Allah, selamatkanlah sahabat handai kami ya Allah, selamatkanlah jiran tetangga kami ya Allah. Jauhkanlah wabak ini ya Allah, khususnya bagi seluruh ahli jemaah dan juga ahli Khairiyah Masjid Bandar Universiti ini ya Allah, serta seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia ya Allah. Serta jagalah kami daripada apa yang kami takuti ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kesembuhan dan juga hilangkanlah wabak ini ya Allah, kerana Engkau lah sebaik-baiknya penjaga bagi kami ya Allah, kerana Engkau lah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah kehidupan kami ya Allah di dalam bulan Sya'ban ini ya Allah, berkatilah umur yang Engkau berikan kepada kami ini ya Allah, sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan-Mu nanti ya Allah, dan juga berkatilah kehidupan kami di dalam bulan Ramadan-Mu nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.